الله إن الله كان توابا أستغفر 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 الله إن الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية
fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sadaqallahul azim. Kemudian ketahuilah bahawa apabila ditiup sangkakala dengan sekali tiup dan bumi serta gunung ganang diangkat dari tempatnya lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur, maka pada saat itu berlakulah hari kiamat dan terbelahlah langit lalu menjadilah ia pada saat itu repuk dan runtuh. Sedang malaikat-malaikat ditempatkan mengawal segala penjurunya. Dan aras Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu. Pada hari itu, kamu semua dihadapkan untuk hitungan amal. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi. Maka sesiapa yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya, "Nah, bacalah kamu kitab amalku ini. Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku pada hari yang ditentukan." Maka dengan itu tinggallah dia dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan, di dalam syurga yang tinggi darjatnya. Buah-buahannya dekat untuk dipetik. Masing-masing dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan, makan dan minumlah kamu. Makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab amal-amal soleh yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu di dunia. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Haqqah. Surah yang ke-69, juzuk yang ke-29. Bermula ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-24. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang sebahagian kejadian hari kiamat dan kedahsyatannya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang keadaan orang-orang yang berjaya, orang-orang yang terselamat, yang dipermudahkan hisab dan mendapat balasan syurga dan segala nikmat yang abadi yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sesudah Allah Ta'ala menerangkan tentang kaum-kaum yang dibinasakan kerana mereka menderhakai Rasul yang diutuskan dan tidak mempercayai kiamat, yang menjadi salah satu daripada perkara penting yang dibawa oleh para Rasul dan para Nabi. Bila mana mereka mengingkari kiamat, maka Allah menceritakan bagaimana kaum ini dibinasakan. Itu di dunia. Pada ayat yang kita bacakan ini pula menceritakan hal keadaan kiamat. Kata Allah Ta'ala, فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ nafkhatun wahidah. Bila mana malaikat Israfil alaihissalam mula meniupkan angin sangkakala, iaitu angin sangkakala yang pertama atau disebut sebagai an-nafkhatul ula, yang menandakan bermulanya hancurnya alam. Kita tahu malaikat Israfil alaihissalam yang ditugaskan oleh Allah bagi meniup sangkakala, iaitu angin kuat yang akan menandakan bermulanya kiamat, menghancurkan semua yang ada di muka bumi dan apa sahaja yang bernama alam. Matahari, bulan, bintang, gunung, ganang, semuanya akan dibinasakan. Umpama dikumpulkan semua ini, diletak dalam satu lesung batu dan dihancurkannya menjadi satu ketul. Seumpama itu. Maka Allah menceritakan malaikat Israfil yang akan buat satu tiupan pertama, iaitu nafkhatul ula. Malaikat Israfil akan tiup 2 kali. Pertama an-nafkhatul ula,
Yang kedua disebut sebagai tiupan sangkakala. Yang kedua untuk menghidupkan, ihya, menghidupkan manusia. Dalam keadaan ini, tempat manusia dihimpunkan, dunia yang tempat manusia tinggal dan hidup akan dibinasakan dan diubah dalam 2 kali perubahan. Perubahan pertama bila berlakunya tiupan sangkakala yang pertama. Dan perubahan yang kedua bila mana sangkakala yang kedua yang menghidupkan semua manusia. Setengah ulama menyatakan bahawa tiupan sangkakala ni ada 3 tiupan. Yang pertama tiupan amaran. Lalu menggerungkan dan menakutkan sehingga ibu-ibu mengandung melahirkan anaknya kerana ketakutan, keguguran. Manakala wanita yang menyusukan terlepas anaknya dan manusia berada dalam situasi mabuk, kedahsyatan goncangan. Ini tiupan dipanggil untuk memberi amaran. Diikuti dengan tiupan kematian, kemudian tiupan menghidupkan kembali. Jadi ada 2 pendapat ulama tentang berapa kali tiupan. Pendapat yang masyhur 2 tiupan. Itu tiupan mematikan semua dan mengubah bentuk alam. Yang kedua tiupan menghidupkan manusia. Juga diubah sekali lagi alam ini. Sesuai untuk dihisap manusia. Kerana manusia akan melalui fasal bila mana ditiupnya sangkakala ini. Fasa-fasa tertib proses kiamat. Daripada proses manusia dibangkitkan dan dihimpunkan di padang mahsyar, kemudian manusia mendapat syafaat terbesar untuk dipermulakan hisab, dipanggil syafaatul uzma. Kemudian manusia akan diberi buku catatan, tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian manusia akan ditimbang amalan dan buku catatan tersebut. Pada dapat buku catatan kena timbang pula. Kemudian bagaimana Allah mengkhususkan al-haud atau disebut Kautsar, diberi minum bagi orang beriman sebelum mereka masuk syurga. Kemudian proses manusia akan melintasi jambatan sirat. Kemudian penentuan syurga atau neraka. Ini proses asas yang akan dilalui oleh manusia. Dan setiap proses ini ada ahwal dengan hak. Ahwal yang huru-hara. Dia bukan ahwal. Ahwal keadaan. Dia dengan hak. Ahwal. Yaumul qiyamah. Huru-haranya. Setiap tempat-tempat itu ada huru-hara yang amat dahsyat. Kita cerita terengkam macam senang lalu step ni. Tak, dia ada huru-hara dia. Yang amat menggerungkan setiap makhluk Allah. Hatta para nabinya. Jangan kata orang biasa. Rasul dan para nabi juga merasa tempias kegerunan dan ketakutannya. Kerana semua mereka menundukkan kepala sambil berdoa salim, salim. Ya Allah selamat, selamat, selamat. Sambil berkata nafsi, nafsi. Ya Allah hari ini aku ingin selamat diriku. Ingin selamat diriku. Sehingga datanglah syafaat yang terbesar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk permulaan hisab. Kita lihat bagaimana Allah menceritakan selepas tiupan sangkakala apa berlaku. Wa humilatil ardu wal jibal. Lalu dibawa bukit, dibawa bumi dan juga gunung ganang, fadukkata dakkatan wahidah. Dihancurkan sekaligus. Ini bumi, ini gunung ganang, gaul sekali, hancur sekaligus. Sehingga menjadi satu kutlah. Macam saya sebut gambaran tadi, ambil belaka bahan-bahan tadi, namanya matahari, bulan, bintang, gunung ganang, ambil letak dalam lesung, tumbuk semua. Sehingga hancur lumat sehingga menjadi satu bentuk kutlah ataupun satu bentuk dia punya doh dia. Dia punya acuan satu. Semua hancur, masuk sekali, dicampurkan. Sehingga tidak ada apa yang dinamakan bentuk. Bumi tidak punya bentuk lagi. Matahari juga tidak ada bentuk. Bulan juga tidak ada bentuk. Segala planet-planet sudah tidak ada bentuk lagi. Semuanya berada dalam satu kutlah. Itu satu bentuk yang diadunkan semuanya sekaligus. Maka ini gambarannya. Bermula daripada berlaku gegarang yang kuat. Lalu bumi ini pun mula mengeluarkan segala isi perutnya. Lalu berlaku serpihan setiap bumi ini hancur. Diikuti dengan gunung ganang yang terbang melayang sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bila gunung ganang,
Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan jadilah gunung ganang itu bagaikan kapas-kapas yang dipintal. Kapas yang berterbangan. Ringan dia. Dahsyatnya angin dan belum pernah sejarah berlaku. Sebab mana pun puting beliung atas dunia ini tak ada gunung yang bergerak. Kalau kita kat dunia ni, kitalah taufang paling besar dalam dunia. Gunung tak akan bergerak. Tetapi tiupang sangkakala, buat kali pertama gunung bergerak. Bukan melayang seperti kapas sedang hancur. Hancur lebur. Kan gunung ganang hancur lebur kita sementelah lah. Dia ikuti dengan rekahan bumi ini sehingga berlakunya runtuhan langit sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wa ansyaqqatis sama' fahiya yawma idzin wahiyah. Dan lalu merekahlah langit-langit. Kata insyaqqat ini terbelah. Langit nampak terbelah. Hari ini kita nampak dia macam kukuh. Kelak dia akan terbelah. Lompang-lompangnya. Fahiya yauma idzin wahiyah. Hari itu langit menjadi reput. Seumpama kita melihat bumbung-bumbung yang reput menunggu masa untuk jatuh. Akhirnya langit-langit juga berguguran. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan wal malaku ala arja'iha. Malaikat-malaikat untuk berada di setiap sisi bumi. Kita tahu bumi ini umpama satu binaan. Satu bentuk rumah, macam kita sebut rumah. Bumi ini ada tiang. Tapi tiang yang kita tak nampak. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut. Bighairi amadin tarawnaha. Allah jadikan bumi dan langit ini. Antara bumi dan langit ada tiang. Tapi kamu tak tengok. Kamu tak dapat lihat. Allah jadikan satu tiang yang hebat. Kalau jadi tiang macam rumah kita, dia sempit dunia ni. Penuh dengan tiang. Nak kukuhkan bumbung. Macam kita lihat lagi besar, bumbung lagi banyak tiang. Tapi bumbung yang namanya langit ini, dia ada satu tiang yang Allah ciptakan tanpa dilihat oleh manusia dan tidak menghalang perjalanan manusia. Manusia itu berjalan tanpa langgar tiang tu. Yang Allah sebut dalam Quran, bighairi amadin tarawnaha. Allah ciptakan langit ini dengan tiang-tiang yang kamu tak dapat lihat. Maka tiang-tiang ni pun roboh. Dan langit ini pun merekah. Lalu jatuh berkeping-keping. Maka malaikat ditugaskan untuk berada setiap sudut bumi ini. Arja'iha. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Pada hari manusia akan melihat arasy Allah dipikul oleh malaikat. Dengan 8 malaikat. Para ulama ketika mana menyebut perkataan samaniyah 8. Angka 8 ini. Dengan menyatakan 8 merujuk kepada 8 sah malaikat. Itu samaniyah tasufuf minal malaikah. 8 sah malaikat yang tak tahu jumlahnya berapa. Setengah ulama menyatakan bahawa 8 di sini adalah 8 malaikat. Malaikat yang paling besar sekali dalam ciptaan Allah ialah malaikat pemikul arasy. Lebih besar daripada Jibril AS. Jibril, Nabi SAW melihat 2 kali secara rupanya yang asal. Nabi melihat Jibril dengan sayapnya 600 sayap. Ini Jibril AS, setiap sayapnya, setiap belah kanan ni ada 600 sayap. Dan setiap sayapnya menutup timur dan barat. Dan melihat makhluk yang cukup besar. Namun Jibril AS kerdil di hadapan malaikat pemikul arasy Allah. Kerana arasy Allah ialah makhluk paling besar sekali. Yang dipikul oleh malaikat paling besar sekali. Diriwayatkan dalam beberapa hadis. Tentang malaikat yang memikul arasy Allah Ta'ala. Kita dah sebut satu pandangan yang dimaksudkan 8 ini ialah 8 sah malaikat. Dalam riwayat, dalam satu hadis disebut anna hamalatal arsyil yaum arba'ah. Fa idza kana yaumal qiyamah ayyadahumullahu ta'ala bi arba'ati akharin fa kanu thamaniyah. Sebelum berlaku kiamat, arasy Allah dipikul oleh 4 malaikat. Tetapi bila mana berlaku kiamat, arasy Allah akan dipikul oleh 8 malaikat. Dek murka Allah Subhanahu Wa Taala. Bergoncang arasy Allah. Maka sekarang 4. Tapi kiamat nanti jadi 8. Disebut dalam hadis yang lain. Rasulullah menyatakan yahmiluhul yaum arba'atun. Wa hum yaumal qiyamah thamaniyatun. Telah memikul arasy pada hari ini 4 orang malaikat. Nanti pada hari kiamat 8 malaikat yang akan memikul. Dan disebut malaikat penjaga arasy ini yang paling besar sekali. Dan arasy itu lagi besar daripada malaikat itu sendiri. Kemudian kata Allah, yauma idzin, pada hari kiamat. Tu'radun, dibentangkan semua perbuatan kamu.
Inilah dia kiamat. Pertama Allah sebut kedahsyatan proses kiamat ini berlaku. Sehingga sekuat-kuat langit dan bumi ini hancur lebur. Kemudian Allah menyebut proses yang paling penting dalam kiamat. Apa dia? Dibentangkan amalan. Dihisap amalan. Dikira setiap amalan perbuatan yang dilakukan. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satu pun tersembunyi. Walaupun satu senyuman. Walaupun satu bentuk kenyitan mata. Semuanya tidak tersembunyi. Artinya semua dihisap oleh Allah. Bukan sekadar hisap perbuatan yang biasa kita tengok. Ini senyuman pun dihisap. Main kenyit mata pun dihisap oleh Allah. Maka Allah akan bentangkan setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka ini adalah satu amaran yang keras. Yang menjadi suatu peringatan kepada semua manusia. Sebab itu Umar Al-Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Fa innahu akhafu alaikum fil hisab ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Wa tazayyanu lil 'audil akbar yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Umar Al-Khattab, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisapkan. Timbanglah diri kamu sebelum kamu ditimbangkan. Kerana ia kelak akan meringankan hisab kamu pada hari kiamat. Kalau kamu hisab sekarang, kira sekarang, kelak jadi ringan. Bukan disebut dalam kata-kata Hasan Basri, siapa yang menghisap amalannya di dunia, maka ringanlah hisabnya akhirat kelak. Sebab kita dah hisap dulu. Kita dah hitung dulu, dah kira dulu. Kemudian kata Umar Al-Khattab lagi. Kata beliau, watazayyanu dan berhiaslah dirimu untuk hari perbentangan setiap amalan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, yu'radun nas yaumal qiyamah salasa ardat. Fa amma ardatan fajidalun wa ma'adhir. Wa amma thalisa fa inda dhalika tatayyaru as-suhuf fil aidi. Fa akhidhun bi yaminihi wa akhidhun bi shimalihi. Maksudnya akan dibentangkan kepada manusia dengan 3 perbentangan. Perbentangan pertama dan kedua ialah jidal, penghujahan dan juga alasan. Ini macam kita bicara kat mahkamah, dia ada sebutan kes pertama, kedua. Kemudian keputusan. Masuk seri yang ketiga, keputusan. Hari kiamat kelak setiap manusia akan dihisap dengan 3 hisap. 3 perbentangan. Pertama jidal. Jidal yakni perdebatan. Betul tak kamu buat ni? Betul tak kamu buat ni? Ditanya. Betul tak betul? Betul tak betul? Apakah malaikat menzalimimu? Apakah tidak dicatat? Dia panggil jidal. Yang kedua ma'azir. Masing-masing beri alasan. Ya Allah, saya ikut dia. Ya Allah, saya tak tahu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua akan sebut alasan. Sebagai satu cara untuk melepaskan diri. Ya Allah, kalau saya tak dengar dia, tak dengar cakap dia, tak mungkin. Saya sesak macam dia lah yang salah. Ada yang salahkan kawan. Ada yang salahkan jiran. Ada yang salahkan suami. Ada yang salahkan isteri. Ada yang salahkan anak-anak. Ada yang salahkan nabi-nabi. Nabi-nabi pun disalahkan. Ni nabi tak beritahu kami. Maka Allah Ta'ala memanggil setiap nabi. Dia panggil Nabi Nuh AS. Saya ringkas hadis tentang alasan. Lalu kata, wahai Nuh, fahal ballagt? Apakah kamu telah sampaikan? Lalu kata Nabi Nuh, na'am ballagtu. Ya Allah, aku dah sampai. Lalu kawannya kata, ya Allah, tak ada, kita tak dengar pun. Tak dengar pun. Lalu Allah memanggil umat Muhammad. Turun ayat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu 'alan nasi syuhada. Demikian kami jadikan umat Muhammad umat terbaik untuk menjadi saksi pada hari kiamat. Lalu dipanggil umat Nabi Muhammad. Apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan? Ya, kata mereka, sudah menyampaikan. Ini kerana umat Muhammad SAW diberikan Al-Quran yang menjadi hujah sampai hari kiamat. Dan semua benda itu ada dalam Quran tentang setiap Nabi ini telah menyampaikan. Yang kita duk baca, yang kita duk mengaji dan kita faham, untuk kita antara jadi saksi kiamat kelak. Kita baca bagaimana kisah Nabi-Nabi telah menyampaikan. Bagaimana kaumnya telah mendustakan. Bagaimana para Nabi telah dilabelkan dengan pelbagai label. Difitnah. Bagaimana Nabi-Nabi ini cuba dianiaya, dihalau, bahkan dibunuh. Sehingga Allah binasakan kaum ini. Maka apa yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran dan kita dengar, penyebab kita jadi saksi. Kami jadi saksi.
Maka demikian dipanggil ma'azir, alasan-alasan. Sehingga mereka tak punya alasan. Kemudian akhir sekali perbentangan ketiga ialah iaitu berterbangan kitab-kitab catatan. Tatayur. Dalam pembahagian kitab ada yang diberikan tangan kanan, ada yang berterbangan macam baling macam tu, dibaling. Lalu mereka cuba untuk mengambil tangan kanan tapi mereka tak mampu. Sebahagian mengambil tangan kiri, sebahagian mengambil ikut belakang. Min wara'i dhahri, belakang. Kerana malu. Dek catatan kejahatan. Orang-orang yang beriman, maka mereka mendapat buku catatan melalui tangan kanan mereka. Bagaimana akan diceritakan pada ayat yang berikutnya. Kata Allah SWT sebab menceritakan tentang keadaan manusia dibentangkan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang yang mendapat buku catatannya di tangan kanan. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Maka dia berkata kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, tengoklah buku aku, tengoklah segala kejayaan aku dalam buku catatan ini, baca-baca. Umpama seorang pelajar, buku catatan rekod dia cemerlang belaka. Dia balik punya gembira, dia cakap ke mak dia, mak baca buku ni, buku catatan, baca buku rekod ni. Dia tunjuk ke mak dia, tunjuk ke ayah dia. Dia tunjuk ke kawan-kawan dia, dek gembira. Min syiddatil farah, kerana gembira. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Adapun orang yang mendapat buku catatan tangan kanan, maka dipermudahkan hisabnya, dikembali pada keluarganya dengan penuh gembira. Lalu dia berkata pada keluarganya, baca buku catatan aku, kerana gembira. Kita kan kalau dapat satu nikmat, lalu kita naklah orang paling kita sayang kongsi dengan kita tentang nikmat yang kita dapat. Allah gambarkan orang beriman. Pada hari itu waktu diberi buku catatan tangan kanan, mereka berkata kepada orang-orang yang mereka sayangi yang berada di samping mereka. Mereka mengatakan, ha ni ambil buku ni. Iqra'u kitabiyah. Baca buku aku ni. Buku catatan, dek gembira. Inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Kerana aku dahulu dah yakin kat dunia bahawa kita akan dihisab. Kerana itu aku melakukan amal yang soleh. Amal yang baik. Aku dah yakin. Artinya Allah Ta'ala menggambarkan dulu ada sekelompok orang kafir tak yakin. Lalu Allah cerita tentang kedahsyatan kiamat, kemudian berlaku hisab. Lalu Allah cerita dulu gambaran orang yang beriman. Dia mendapat buku catatan sebab apa? Dia yakin ada hisab. Yakin ada kiamat. Keyakinan yang menjadi salah satu daripada ciri-ciri keimanan. Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang beriman buku catatan ini. Disebut dalam hadis. Bagaimana kemuliaan orang beriman. Rasulullah menyatakan, yudnillahul abda yawmal qiyamah. Fayqarriruhu bidhunubihi kulliha. Hatta idha ra'a annahu qad halak. Qala Allah Ta'ala inni satattuha alaika fid dunya. Wa ana aghfiruha lakal yawm. Summa yu'ti kitab hasanatihi biyaminihi. Wa ammal kafir wal munafiqu fayaqul ashhad. Ha'ula'i alladhina kadzabu ala rabbihim. Ala la'natullahi ala zalimin. Kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat kelak, Allah akan mendekatkan seorang hamba dekat dengan Allah. Yudinillah. Allah panggil dia dekat-dekat. Kemudian Allah Ta'ala tanya satu persatu dosa dia buat. Fayuqarriruhu. Allah kata, kamu buat ni, kamu buat ni, kamu buat ni. Lalu hamba ini mengaku semua. Hatta idza ra'a annahu qad halak. Bila mana dia tahu dah binasa dah aku, dosa disebut belaka oleh Allah Ta'ala. Lalu kata Allah kepadanya, ini pada orang beriman. Setiap orang beriman. Orang beriman dia dah ada asas akidah. Cuma adalah dosa dia buat. Dosa-dosa dia buat, kenyik orang tu, kenyik orang ni adalah mengumpak sana, mengumpak sini. Sebab tak lekang dari dosa. Tapi kan asas keimanan. Kan ayat ini nak sebut bahawa mana-mana orang yang ada asas keimanan dia selamat walau dia ada dosa. Maka Allah sebut dosa-dosa dia. Tapi iman dia ada. Maka dia mengaku semua dosa. Maka dia menyangka dia akan binasa dengan dosanya. Lalu Allah berfirman kepadanya, dahulu di dunia aku tutup dosa kamu. Aku tutup dosa kamu. Dan hari ini aku ampunkan. Sebab itu bila Allah Ta'ala tutup dosa kita, itu tanda Allah nak ampunkan kita. Dan di antara satu dosa besar yang kita kena ingat. Bila mana kita buat dosa, kita cerita ke orang. Itu adalah dosa besar. Kita buat dosa itu memang dosa. Allah dah tutup.
Tapi kita gatal mulut nak cerita juga. Korang, saya bakar kereta dia tu. Cerita. Yang dulu tu, yang motor hilang tu saya curi. Dia cerita. Bukan dia cerita sebab insaf. Nak cerita hebat dia, buat jenayah orang tak tahu. Sebab itu dia sebut dalam hadis Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan diampunkan dosanya melainkan mujahirin. Apa itu mujahirin? Orang yang menzahirkan dosa. Siapa dia, kata Rasulullah? Pada malam hari dia buat dosa lalu Allah tutup. Malam hari dia buat dosa, Tuhan tutup. Tak ada orang tahu dia buat seorang-seorang dia. Tetapi pada keesokan harinya dia bercerita dia buat itu dan ini dengan penuh bangganya. Maka ini dosa besar. Sebab itu antara kewajiban kita kena tahu. Bila kita ni semua, sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Kita semua akan ada dosa. Memang ada dosa lah. Kalau kata tak dosa tu memang sombong sangat lah. Memang ada. Dosa kita mungkin angle yang pelbagai. Sebagai isteri mungkin ada dosa kita. Sebagai suami, sebagai jiran, sebagai adik-beradik, sebagai pekerja, sebagai ahli masyarakat, mesti ada dosa. Tak mungkin tak ada. Setiap orang yang kita bermuamalah dengan mereka ada dosa kita. Tersembunyi ataupun kelihatan. Maka dosa-dosa ini jangan disebut-sebut, jangan dibanggakan. Jangan bangga. Hendaklah kita menyesal dan mohon ampun. Dan di antara tanda penyesalan tu kita tak cerita ke orang. Allahumma illa, manakah dosa ini tatarattabu alaihi al-ahkam wal mafasid. Melainkan dosa-dosa yang kita nak cerita ni dia ada kesan-kesan sampingan secara hukum hakam. Yang Ustaz, dulu saya adalah klaim-klaim tipu. Macam mana saya nak cover balik dosa saya. Itu dia cerita. Dia tak cerita pada orang. Dia cerita pada orang yang boleh solusikan. Dulu saya ada anak luar nikah. Misalnya ada anak luar nikah. Macam mana saya nak, apakah saya boleh bertemu anak luar nikah saya, boleh berurusan dengan dia. Benda tu aib, dosa besar. Zina di zina. Tapi dia tak cerita ke orang. Duk, jangan buat posting kat TikTok, saya nak cerita pengalaman lahirkan anak luar nikah. Apa benda cerita ke orang? Asalkan konten, itu cerita betul. Dia buat konten, saya nak kongsi pengalaman lahir anak luar nikah. Allah dah tutup, tak ada orang tahu. Orang Pasir Gudang tak tahu, ada orang Pasir Gudang tahu. Dia buat tak kat mana-mana. Sebab ni antara keburukan golongan yang letak, yang buat konten. Dia asal orang like, orang suka. Kata kita, bukan kita marah buat konten, buatlah. Itu sebahagian permainan kita hari ni. Zaman dulu kita boleh main guli, main congkak, itu gembira. Cari tayar buruk, duk gelek sekampung seronok. Tu zaman dulu. Zaman dulu panjat pokok jambu golok sambil makan buah dia. Atau cari pokok getah, buat laga getah. Zaman sekarang tengok TikTok lah cara orang berhibur hari ni. Tak ada. Dah orang cari pokok getah tu, mana ada. Daripada tua muda TikTok belakang, daripada atas katil, daripada atas kursi yang patah katil. Siapa mimpi pun TikTok, mimpi. Ini zaman kita macam tu. Kita tak lagi lah. Cuma setiap zaman, dia ada dawabit. Dia ada, kita katakan, disiplin dia, dawabit. Dia tak boleh haramkan TikTok. Itu permainan orang ini. Yang saya kata, mana kalau tengok ni congkak, ini TikTok. Tahu-tahu main mana? Main congkak depan TikTok. Macam tu. Ikut mana pun TikTok lah. Ikut mana pun Facebook, ikut mana pun IG. Permainan zaman. Dan kita tak mencelanya. Lagi mana kita tahu dawabit peraturan dia. Contoh nak buat konten, jangan ceritakan aibang suami. Nak buat konten, jangan ceritakan aibang isteri. Nak buat konten, jangan ceritakan aibang mak ayah kita. Ini semua benda-benda orang yang tak tahu hukum akal. Contoh buat konten baik-baik, cara macam mana nak laksanakan haji dan umrah. Baguslah dapat pahala, dapat jariah. Macam mana nak buat bisnes yang baik, itu baguslah. Macam mana nak didik anak-anak kita dengan baik, itu bagus. Macam mana nak dapat periksa cemerlang. Macam mana nak buat perisian. Macam mana cara nak pulihkan sakit lutut, gout. Macam mana nak hilangkan mengantuk masa kuliah. Itu bagus. Konten macam tu baguslah. Orang pun tengok, oh ni tip dia. Tip dia tak nak ngantuk dalam kuliah, bawa kopi. Ngantuk je minum kopi. Misalnya. Tapi itu benda-benda yang berfaedah. Okey, macam mana kita nak fokus ketika mana dengar khutbah. Macam mana kita nak berkhutbah. Cara berkhutbah. Cara solat istisqa. Itu banyak benda positif kita boleh buat dan kita menuai pahala yang mudah. Tapi nak cerita aib suami, aib isteri, aib mak bapak kita, aib kawan-kawan kita. Nak cerita dulu kita buat maksiat begitu begini.
Walau kalau saya dah sebut, kalau kita buat maksiat, cuma tanya orang yang akan beri hukum hakam pada kita. Dan saya sebut dia ada orang claim tipu. Dia datang jumpa ustaz, saya dulu claim tipu. Sekian-sekian, saya ambil barang sekian-sekian. Saya tanya berapa jumlah, lebih kurang 100,000 saya ambil. Saya dah taubat, dah pencing. Macam mana saya nak buat? Itu dia kena tanya hukum. Sebab dia kena tahu penyelesaian. Sebab dulu saya pernah ke satu negeri, saya makan babi. Sebab sudah saya tak pernah samak mulut saya ni. Macam mana saya selama ni semayang, puasa saya. Dia tanya kita. Jadi ini ada, memang dia cerita keaiban dia, tapi keaiban tadi dia ada implikasi hukum. Sebab dulu mak kita mati, harta tu saya ambil belaka, tak bagi pusaka. Tak bagi faraid. Macam mana harta saya sekarang ni? Sebab harta tu saya dah meniaga, dah untung banyak. Nak bagi untung dia ke bagi yang asas dia? Bagaimana keadaan macam ni? Jadi ini benda hukum hakam yang perlu ditanya. Tapi kalau saya sebut benda tu terlalu mengaibkan, personal, tuan-tuan kita jumpa orang tu personal. Dan kalau kita nak cerita hal masalah orang, macam saya selalu cerita masalah orang, kita tak sebut nama orang tu secara umum. Dan ini kaedah yang digunakan oleh para ulama. Sebab kadang-kadang masalah orang kita nak kongsi. Kerana ada ilmu. Tapi kita tak boleh sebut nama siapa. Ni ada saya met je seorang namanya Bedah jumpa saya. Jangan sebut nama dia. Ada seorang datang jumpa saya. Ada seorang lelaki jumpa saya, ada seorang perempuan jumpa saya. Ada orang ni sekian-sekian. Kalau orang tanya, Sat, ni macam saya kenal orang ni, Sat. Bukan, saya kata bukan. Jangan duk tanya, Sat, tak cerita ni macam tak jiran sebelah rumah saya ni. Tak, sampai sudah saya tak ngaku. Saya tak akan buka aib orang. Dah awak ni pandai-pandai, teka-teka, tak ada lah. Awak ingat jiran awak seorang ada masalah tu. Ini jiran saya dekat England dulu. Jauh kita. Sebab kita akan cover nama baik orang. Sebab ada jenis orang tu dia dengar masalah, dia pun teka ni siapa ni, siapa ni. Ini jenis perangai nak tahu nama orang ni. Lepas tu nak saya buat. Dan ni benda-benda yang kita kena tahu tentang dosa besar. Maka disebut dalam hadis ini, bila hamba ini menyangka bahawa dia akan binasa dari dosa, tapi dia ada iman pada Allah. Ceritanya besarnya nilai iman. Sehingga dia boleh menimbus dosanya. Lalu kata Allah, dulu aku tutup, sekarang aku ampunkan. Lalu dia berikan kepadanya buku catatan di tangan kanannya. Ada pun orang kafir dan munafik. Itu untuk orang beriman. Ada pun orang kafir dan munafik dikatakan kepada mereka, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Inilah dulu orang tak percaya pada Tuhan. Ala la'natullah ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah kepada mereka hari ini, kepada setiap yang zalim ini. Mana orang kalau ada iman, peluang untuk diampun tu tinggi. Lepas tu kita dah sebut. Kita tuan-tuan sama-sama beriman. Kalau dia dah pegang pada usul iman. Beriman pada Allah, pada Rasul. Cuma kita akan berbeza dari sudut beberapa wijahat atau beberapa pandangan, beberapa bentuk. Maka jangan jadikan kekhilafan ini sehingga meragui akidah orang. Kadang-kadang kita tak sebulu dengan orang beriman. Kita kata dia beriman pada Allah Rasul, tak ada isu benda tu. Asas dengan kita. Tapi adalah benda-benda yang kita nampak dia agak menyalahi jalan. Dia mungkin rasuah pun kuat misalnya. Dia ni nipu pun banyak. Dia sekian. Tuan-tuan, jangan kita sampai mencelanya, sampai mengeluarkan dia daripada daerah keimanan. Sebab dulu ulama-ulama ada ingatkan kita bahawa dosa besar tidak akan keluarkan orang daripada iman. Ketika mana ada satu kelompok mengkafirkan orang buat dosa besar. Kelompok ini menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Sepakat pada ahli sunnah wal jamaah, walau macam mana pun besar dosa orang tu, dia tak keluar daripada iman. Yang berzina, yang kita katakan riba dan sebagainya, dia tak terkeluar dari iman. Tetap dihukum Islam. Dosa-dosa lah. Dosa besar. Tetap dia sembahyangkan bila dia mati. Jangan kerana ada dosa-dosa yang kita rasa jijik mendengar, melihat, kita pun dah tak nak tunaikan hak dia sebagai seorang Islam. Yang paling parah lagi bila ada kecenderungan seorang mengkafirkan orang. Maka ini membahayakan. Kafir dia ada dua bentuk. Satu dia panggil kafir ta'yin, satu dia panggil ta'mim. Tuan-tuan, mengkafirkan secara sebut individu dan dia kafir, ini bahaya sekali. Mengkafirkan dengan umum tak apa. Contoh, siapa buat macam ni, ini amalan kafir. Itu tak apa, dia panggil mengkafirkan secara umum. Kita tak kata siapa-siapa. Kalau awak kata hukum Islam tu tak sempurna, hukum Islam tu tak adil, awak boleh kafir. Kita tak kata fulang bin fulang. Siapa cakap macam tu? Kerana yang bercakap macam tu, mungkin dia bercakap atas nama jahil. Tak tahu sumber yang salah. Bila kita dengar, dia dengar pengkafiran umum tadi, dia mungkin akan refer balik kesilapan. Kita kata siapa yang kata bahawa tidak ada pembahagian pusaka dalam Islam, dia boleh kufur. Siapa yang kata begini boleh kufur. Ini panggil kufur secara umum. Ini dia benarkan. Kerana ada sebahagian dia memang ada sempadan kufur.
Tapi kalau kita sebut si Mak, si Abu, si Ali, sekian-sekian kita kata dia kafir, ini bahaya. Ini ialah urusan para ulama. Dan dalam kaedah Islam, seorang yang dituduh kafir berhak membela diri dia. Sebagaimana seorang yang dituduh membunuh berhak membela dirinya. Ini kan pula kita kata kafir, dia berhak bela diri dia. Kata orang yang kita tuduh bunuh. Walau jelas kita nampak dia bunuh orang. Dia berhak tak bela diri di mahkamah? Berhak. Kerana mahkamah akan tengok apakah dorongan dia membunuh. Mungkin waktu tu datang sakit gila dia, kita pun tak tahu. Mungkin ada benda-benda cerita-cerita lama yang kita mungkin terlepas pandang. Ini kaedah Islam. Siapa yang kita nampak dia bunuh mencuri, dia berhak untuk diadili di mahkamah. Bukan terus dihukum. Apatah lagi yang dituduh kafir. Katakan seorang ni dituduh kafir. Maka dipanggil. Siapa yang akan mengadili dia? Para ulama. Ini bukan kerja Tok Hakim. Ulama-ulama yang tahu benda ni secara khilaf ulama. Sebab seorang ulama yang nak tuduh seorang tu kafir, dia kena tahu ilmu khilaf. Kerana mungkin dalam mazhab ni betul. Mazhab lain kata tak. Persoalan tu bukan persoalan disebut sebagai persoalan kufur. Maka sebab itu yang saya katakan nak menghukumkan kafir ini orang yang punya kemampuan mazhab yang banyak. Hatta dalam perkahwinan. Contoh bila kita kata orang tu kahwin, kita nak tuduh tak sah kahwin, anak zina, atau bukan semudah kita sebut macam tu. Katakan dia kahwin tanpa wali. Kenapa dia kahwin tanpa wali? Kita tanya awak kenapa kahwin tanpa wali, ayah awak pun tak tahu. Jadi dia kata saya ni mengahwinkan diri saya sendiri. Kerana mengikut mazhab Abu Hanifah yang membolehkan wanita dewasa mengahwinkan dirinya. Baik, di situ dah ada satu syubhat. Dalam kaedah Islam, tudra'ul hudud bisyubhat. Hudud tak boleh dijalankan bila ada syubhat. Kerana ada pandangan mazhab lain. Maka apa hakim mahkamah buat? Oleh kerana menjadi suatu kemestian di Malaysia mengikut mazhab Syafi'i. Pun begitu, bila orang tu buat bertaklid pada mazhab lain, dia tak akan kata orang tu zina. Tapi apa dia buat? Dia akan farakkan pernikahan dan kahwin balik. Tanpa menuduhnya zina. Dan kalau ada anak, diisbatkan dia punya nasab. Kerana berdasarkan pada mazhab Abu Hanifah. Oh dia tak, kita dengar kahwin siang je zina. Dengar je kahwin, zina, anak zina. Betul-betul anak zina. Tak semudah tu. Kita nak tuduh zuriat orang, keturunan orang, hukum perkahwinan orang. Hati-hati. Belajar mazhab barulah, tak berhabis lagi kita dah nak hukum orang anak zina. Besar kita tuduh anak zina. Lepas tu dia ada istilah syubhah, anak syubhah. Yang dibahaskan oleh ulama bagi orang yang berkahwin tak ikut rukun dan syarat. Apakah dia anggap zina? Atau orang yang rujuk. Dia rujuk tanpa ada lafaz. Lalu dia menyetubuhi isteri yang telah diceraikannya. Apakah dia anggap zina? Dalam mazhab kita Syafi'i, rujuk disyaratkan dengan aqwal perkataan. Dalam mazhab lain, rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan. Seperti bercumbuan ataupun bersama. Bila benda tu diangkat di mahkamah, saya pernah hadir di mahkamah. Kes rujuk. Bila hakim ni tanya, baik, awak cerai isteri awak? Ya. Kemudian saya setubuh dengan dia, lepas cerai. Apakah awak ada niat rujuk? Tak ada. Baik, awak rujuk sekarang. Tanpa dikata awak zina. Kerana adanya syubhah di situ. Sebab seorang bila dicerai talak satu, talak dua, dia masih dah hukum isteri. Apakah dia boleh bergauli atau tidak? Di situ ada perbahasan para ulama. Apakah perbuatan saya katakan bersama dengan isteri dianggap sebagai rujuk atau tidak? Ni hakim ni macam mana cara dia buat? Ini yang saya tengok sendiri ni, penghakiman. Bila dia kata baik, sekarang awak rujuk dia. Dah dia tak sebut yang tu. Dia abaikan yang awak dah setubuh. Dia tak kata, awak dah berzina, dosa tak ada. Okay, awak rujuk. Okay, maka dia pun rujuk. Apakah awak ada niat rujuk? Tak ada. Awak nak rujuk tak? Nak rujuk. Rujuk selesai. Betul begitu, masalah-masalah berkait dengan hukum. Tidak semudah tu. Kali itu bila kita berhadapan dengan orang-orang beriman yang buat dosa dan sebagainya. Memang kita tak sukalah dia dengan dosa. Jangan cepat menghukum dia kafir. Mengeluarkan dia. Kerana rahmat Allah begitu luas. Tapi kita bukan maksud tak tegur salah dia, tegur. Saya tengok orang tak pakai tudung, saya tegur. Kita tengok orang ni buat riba, kita tegur. Rasuah, kita tegur. Tapi mengeluarkan dia dari Islam itu bukan kerja kita. Tak tahu dia rasuah tak kafir ke? Tak kafir awaknya memang. Tapi dia dosa lah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia, mudah-mudahan ada penyesalan dia, mudah-mudahan ada taubat dia. Sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Kerana kadang-kadang yang buat dosa ni tuan-tuan, dia taubat tanpa kita tahu. Tapi kita hukum berdasarkan yang kita tahu dia buat dosa. Kita tak ambil kira mungkin dia bertaubat pada hari-hari yang dilaluinya. Kita tak tahu.
Iman yang saya kata tak pakai tudung ke, yang pernah berzina ke, yang pernah merompak ke. Sebab itu kita harus hati-hati dalam bab tu. Bab itu bahawa, kali itu saya katakan semua bila orang Islam mati, letak depan kita. Tuan-tuan cakap apa? Doanya sama je. Tuan-tuan letak Tok Wali depan, ulama besar depan, sefasik manusia, tuan-tuan akan kata, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu. Doa tu tak ada beza. Siapa pun depan, dia orang Islam, tak akan ada beza. Cuma kalau secara beza bahasa Arab adalah lelaki perempuan. Lelaki perempuan. Tapi doa tu maksud sama, ya Allah ampunkan dosa dia. Rahmati dia. Lupakanlah segala kesalahannya. Dan angkat segala dosa-dosanya. Doa itu kita iringi jenazah kita, saudara kita. Walaupun bagaimana latar belakang hidup dia. Selagi mana dia berpegang pada dasar akidah. Lepas itu kita baca hadis tadi. Ada orang kafir dan munafik. Yang ni yang memang masuk neraka terus. Ada orang beriman dan dia buat dosa itu dan ini. Memang kita marah, memang kita cegah kemungkaran dia. Tapi jangan sampai kita keluarkan dia daripada kelompok saudara yang beriman. Kadang-kadang kita lihat mereka ini pada isu tertentu lebih semangat pada kita. Sebagai contoh isu Palestin lah. Bahkan sebab pendek tapi Palestin depan sekali. Bendera lilit kat leher. Kita semangat juga Palestin tapi taklah sampai. Bendera letak kat kereta. Semangat Palestin tapi bendera tak ada kat kereta. Kat kereta tetap benda-benda lain. Dia ni kereta penuh. Balok Palestin. Keluar sebab pendek. Keluar. Sebenarnya dia lebih ke depan isu tu. Kadang-kadang baik dia kat situ. Kadang kita tengok ni wanita tak bertudung. Tapi isu Palestin semangat. Macam dia nak pergi perang depan kita. Kalau buka sepadang dia pergi perang dulu, dia tak pakai tudung ni. Kadang-kadang, saya tak kata semua, kadang-kadang. Yang pakai tudung ni bagus dia ada bagus dia. Nak beritahu bahawa ada orang kita nampak dia leg atau lemah dalam hal ini, tapi dia kuat dalam hal ni. Tengok dulu zaman kita kecil dulu, pergi tunjuk perasaan fanfare, judi. Bila orang ajak, pas main ajak tunjuk perasaan. Suruh tutup fanfare. Kita tahu memang tak tutup fanfare tu. Ada judi. Polis pun datang ambil gambar. Dan kita kan budak lagi, ditolak ke belakang. Jangan-jangan ada gambar. Tiba-tiba tengah tegur, dia tengok ada yang tukang tunjuk perasaan tu, dia pun kaki judi juga punya. Kau ni berjudi tunjuk perasaan juga. Dia ada geng-geng dia, semazhab dengan dia. Tapi orang kampung dia tak tahu. Dia tunjuk, dia tegar depan sekali dia pegang spanduk. Kawan ni kaki judi juga punya. Tapi dia paling kuat, dia menzahirkan bentuk judi yang umum. Dia buat dia senyap-senyap seorang ni. Lepas tu saya kata ada orang, kita nampak dia ada kelemahan dalam bab tu. Tapi ada benda dia lebih ke depan. Kadang-kadang derma dia lebih banyak. Kadang-kadang mudah-mudahan sebahagian kebaikan dia tadi menutup sebagai kejahatan lain. Namun bukan berarti kita tutup mulut dalam melihat isu-isu kejahatan. Kita tetap tegur sebab ad-dinun nasihah. Agama ialah nasihat. Kalau sebut nasihat, lihatlah nasihat seorang ibu pada anaknya. Tak pernah berhenti. Besar mana pun anak tu, nasihatnya tak akan berhenti. Begitulah kita menasihati orang beriman. Kita tetap nasihat apa yang kita tahu. Dan kita pun bersedia menerima nasihat kalau dia nasihat kita. Jangan kita je nak nasihat orang lain, tak boleh nasihat kita. Tak betul lah. Sebab kita pun ada salah kita. Ada kekurangan kita. Begitu kelebihan orang beriman pada hari akhirat kelak. Kemudian kata Allah Ta'ala kepada mereka ini yang mendapat buku catatan tangan kanan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Mereka hidup dalam kehidupan yang menyenangkan. Di mana? Fi jannatin aliyah. Di syurga yang mulia. Perkataan aliyah maksudnya tinggi. Tapi di sini maksud aliyah memberi maksud syurga yang tinggi darjatnya. Yang mulia darjatnya. Kutufuha daniyah. Dia akan memetik buah-buahan yang mudah dipetiknya. Perkataan daniyah makna dekat. Kita sebut ahli syurga. Allah gambarkan kemewahan dalam syurga itu dengan buah-buahan. Sebab buah-buahan melambangkan kemewahan. Seorang bila sebut makan buah, maknanya dia hidup dalam mewah. Kerana buah ini lambang kemewahan. Dia tak sebut makan beras. Sebab itu keperluan. Di sini sebut kemewahan. Yang keperluan tu ada, kemewahan melimpah ruah. Maka Allah menyebut pokok itu dipetik dengan kutufuha daniyah. Kutuf, memetik. Daniyah, mudah je. Petik sambil baring. Petik sambil duduk. Dan ketika mana orang beriman dan ahli syurga nak memetik, maka buah yang tinggi itu akan turun ke bawah untuk dipetik. Dia tengok buah di ujung julai. Dia tengok je, ada niat je, maka turun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya, ketika mana
Satu seekor burung terbang di syurga. Dilihat oleh ahli syurga. Lalu jatuh menjadi siap panggang siap. Sebab kita kalau tengok tu, dengan niat tu dia auto jadi. Niat bila tengok burung, lawak. Maksudnya, kalau dipanggang lagi sedap. Terbang tu dah lawa, kalau dipanggang lagi lah lawa. Maka terus jatuh ke tangan ahli syurga, siap untuk dimakan. Yang saya sebut tadi, bila buah-buah syurga, Allah sebut kutufuha daniyah, bila buah tu berada tempat yang tinggi, bila ahli syurga tengok nak memetiknya, dia akan turun ke bawah. Lalu dia petik dengan mudah. Begitu gambaran kemewahan dan keseronokan. Kemudian kata Allah, lalu malaikat mengatakan pada ahli syurga, kulu, makanlah apa sahaja. Washrabu, minumlah apa sahaja. Hani'an. Perkataan hani'an, kata para ulama, memberi maksud dengan penuh kegembiraan. Dengan penuh kemuliaan. Hani'an. Ay aklan wa syurban hani'an. Ay hani'tum hani'an mutahanni'in. Jadi dengan penuh gembira, penuh seronok. Kata makan dengan seronok. Kita kat dunia ni, makan walaupun boleh makan kadang-kadang tak seronok. Makan. Oh, nasi lemak lagi, tak seronok. Tengok nasi goreng lagi. Sumbat juga, 2 pinggang juga. Tapi tengok tak seronok. Tak kerti masak lain ke dia ni. Alih-alih tengok mi goreng, alih tengok mi goreng misalnya. Tapi dalam syurga tak ada kebosanan melihat makanan. Tak ada kebosanan. Mereka merasa hanian, sentiasa rasa benda tu baru. Sentiasa melihat hidangan-hidangan dalam syurga, hanian, satu benda yang menggembirakan. Tak ada pun mereka makan kerana terpaksa. Macam kita kan kat dunia ni kena makan secara terpaksa. Tidak mak pedai atas belakang makan. Mak masak penat-penat kau tak makan. Atas belakang. Makan. Tambah lagi ambil hati mak. Sampai macam tu kat dunia. Kadang-kadang makan takut apa? Takut orang marah kita makan tak habis. Orang marah susah kita. Makan juga. Sepatu beliak nanti makan. Makan. Makan di dunia ni tak ada keseronokan tu. Tetapi Allah menggambarkan makan dalam syurga dengan hanian. Dengan penuh rasa gembira, excited. Macam tuan-tuan mula jumpa makanan paling kita suka. Tuan-tuan jumpa makanan paling tuan-tuan suka. Saat mengidang lama. Apa dia orang mengidang ni? Baklava Turki. Mengidang. Oh, ingat ni saat ni. Dia ingat. Tiba orang pun angkat lah 2 keping. Oh, kita tengok. Macam mengigau tengok ni. Sedap. Begitu keadaan ahli syurga. Hanian. Dia makan dengan penuh seronok. Excited. Seolah dia tak pernah makan lagi buah ni. Tak ada. Ni nak makan lah. Tak ada. Lambakan segala nikmat di syurga, semuanya dirasa baru. Dia tak pernah rasa ini benda sama je. Tak ada. Itu dunia punya cerita. Bukan dalam syurga. Kemudian kata Allah, bima aslaftum, disebabkan dahulu kamu lakukan perbuatan-perbuatan baik fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari dunia kamu. Jadi mereka ucap tahniah dengan berkata makan-makan, minum. Dengan gembira, dengan seronok. Tahniah, dengan tahniah semua. Disebabkan perbuatan kamu di dunia dahulu, yang beriman kepada Allah, percaya pada hari akhirat, dan melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.